Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 827. Antara paparan utama, siapa sebenarnya yang berpenyakit mental? Galah pendek cakap apa kepada galah panjang? Rakyat bayar gaji menteri 3 kali ganda. Abid Liu yang bantu rakyat. Aplikasi Sugar Baby dihapuskan atau dijenamakan semula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anggota Kaukus Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara dan Pakatan Harapan Plus menzahirkan kekesalan yang amat terhadap kenyataan Senator Datuk Razali Idris seperti yang dilaporkan bernama. Senator Datuk Razali dilaporkan menyifatkan cercaan, hasutan dan carutan oleh netizen dalam media sosial dilihat sudah menjadi penyakit mental nombor 1 di negara ini dan memerlukan satu tindakan undang-undang yang lebih tegas dan agresif. Beliau yang juga pengerusi Kaukus Jawatan Kuasa Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara mencadangkan satu rang undang-undang baharu berkenaan cercaan, hasutan dan carutan perlu diperkenalkan atau dengan meminda undang-undang yang sedia ada dalam Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia / AKM 1998. Dalam hal ini, Parlimen juga yang boleh menggubal undang-undang menurut Perkara 10-2-A untuk menyekat kebebasan bersuara sekiranya ia berkenaan beberapa perkara, antaranya berkaitan keselamatan dalam negeri, prinsip moral, ketenteraman awam dan hubungan antarabangsa, katanya dalam satu kenyataan seperti dipetik. Beliau mengutuk sekeras-kerasnya tindakan segelintir netizen yang dianggapnya bersikap ekstrim, melampau dan tidak patriotik dalam platform media sosial terhadap institusi beraja, institusi Perdana Menteri dan negara yang cenderung menjejaskan kesejahteraan rakyat. Terbaharu cercaan, hasutan dan carutan netizen terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu lawatannya ke Indonesia adalah sesuatu yang tidak boleh diterima serta tidak melambangkan sifat sopan santun dan tata susila yang baik, tegasnya. Bagaimanapun, anggota Kaukus yang terdiri daripada Senator Hajah Rajmuni Sabu, Senator Liu Chin Tong, Senator Datuk Theodore Douglas dan Senator Ismail Yusof serta 16 Senator Ahli Dewan Negara dalam satu kenyataan membantah tanggapan yang dibuat oleh Razali itu. Senator Datuk Razali nampaknya begitu rentan sekali dengan kritikan pedas rakyat Malaysia terhadap kelemahan kerajaan menguruskan wabak COVID-19 sehingga sanggup membungkam hak bersuara rakyat Malaysia bertentangan dengan peruntukan hak asasi yang dijamin teguh oleh Perlembagaan Persekutuan. Senator Datuk Razali juga sewajarnya lebih memperlihatkan kematangan sebagai ahli Dewan Negara dan tidak menyalahgunakan frasa penyakit mental sesuka hati beliau, tanpa sedikit pun rasa sensitif terhadap demikian ramai pihak yang menderita menanggung kemurungan akibat ketidaktentuan ekonomi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, kata mereka. Seterusnya, kumpulan senator ini menjelaskan bahawa Kaukus Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara ditubuhkan pada bulan Disember 2020 sebagai satu platform bipartisan untuk menyiasat masalah-masalah yang dihadapi rakyat. Menurut mereka, isu yang dicadangkan untuk disiasat termasuklah kesesakan penjara, isu daging halal, isu Felda dan pelbagai lagi. Kumpulan senator ini berkata Razali berhak bersuara sebagai ahli Dewan Negara walaupun mereka tidak bersetuju dengan pandangan beliau pada kali ini. Akan tetapi adalah tidak wajar bagi beliau untuk mewakili Kaukus apabila pandangan yang diutarakan adalah penuh kontroversi dan bersifat partisan, tegas mereka. Jom Channel hairan dengan sikap pengerusi Kaukus Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara ini.
Beliau boleh nampak kritikan netizen terhadap Muhyiddin Yassin tetapi lupa tentang cercaan dan hasutan oleh pemimpin parti anggota Perikatan Nasional terhadap pemimpin Pakatan Harapan. Malah, ada di antara cercaan tersebut sudah diputuskan sebagai fitnah oleh mahkamah. Sebagai contoh, Mahkamah Seksyen Ipoh pada 10 November 2017 memerintahkan Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria membayar RM200,000 kepada Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkaitan saman fitnah yang difailkan pada tahun 2015. Akhirnya, Razman terpaksa membayar saman sebanyak RM254,150 termasuk kos dan faedah lewat bayar pada Februari 2020 setelah beliau gagal dalam rayuannya. Wan Muhammad Azri Wan Dris, kini Exco Pergerakan Pemuda UMNO, terpaksa membayar RM951,260.27 kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah didapati bersalah kerana memfitnah. Wan Muhammad memuat naik beberapa imej lucah kononnya Anwar bersama seorang lelaki lain. Di mana Razali ketika dua kes itu dibicarakan? Itu hanya dua contoh. Banyak lagi sikap melampau aktivis PAS dan UMNO yang amat mencicikkan terhadap pemimpin Pakatan Harapan yang diputuskan sebagai fitnah oleh mahkamah. Penyakit apa agaknya yang dideritai oleh para pemfitnah ini? Adakah label penyakit mental itu hanya untuk pengkritik Kerajaan Perikatan Nasional sahaja? Jangan hanya nampak kuman di seberang lautan tetapi buta bahawa ada bangkai gajah di hadapan mata. Tindakan kumpulan yang mengaku sebagai penyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad mencadangkan formula kerjasama mereka dengan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang dianggap oleh netizen sebagai joke of the day. Kumpulan tersebut yang memperkenalkan mereka sebagai The Third Force Bloc atau pasukan ketiga mahu bertanding 98 kerusi dalam pilihan raya umum akan datang dan mencadangkan Pakatan Harapan bertanding 124 kerusi. Menurut laporan, dalam satu tulisan yang dibuat oleh Regi Jesse Ritaudin, The Third Force dianggotai oleh pejuang yang akan dipertandingkan 50 kerusi, warisan 23 dan lain-lain 25. Tulisan tersebut juga mencadangkan keadilan bertanding 50 kerusi, DAP 42 dan Amanah 32. Kononnya, cadangan ini bertujuan untuk mengelakkan pertandingan lebih dari dua penjuru. Menurut cadangan mereka, siapa yang patut menjadi Perdana Menteri akan ditentukan selepas pilihan raya umum tersebut. Untuk rekod, kedua-dua parti pejuang yang presidennya Datuk Seri Mukhris Mahathir dan muda yang diasaskan oleh Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman masih belum diluluskan pendaftarannya oleh Jabatan Pendaftaran Negara ROS. Mereka dilaporkan sudah membuat rayuan kepada ROS. Justru atas lambang apa yang mereka akan gunakan untuk pilihan raya umum ke-15 nanti? Terdahulu, Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar tidak menolak untuk mengadakan perbincangan sekiranya pejuang bersedia membentuk satu kerjasama bersama Pakatan Harapan berdepan dengan pilihan raya umum ke-15 termasuk menggunakan logo gabungan berkenaan. Difahamkan keputusan untuk membenarkan lambang mana-mana parti di dalam Pakatan Harapan digunakan oleh pejuang hendaklah diputuskan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan dan bukan oleh parti berkenaan. Ahli Parlimen Simpan Renggam Dr. Mazli Malik pernah mengutarakan analogi galah pendek dengan memetik kenyataan Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz mengenai keperluan bekerjasama dengan parti lain seperti Semangat 46, Keadilan dan DAP walaupun mereka kuat di Kelantan. Jawab Tok Guru, beginilah, umpama kita nak kait rambutan, pokok rambutan tinggi, galah kita tak sampai. Kalau kita cari sejengkal lagi galah, sambung dengan galah kita, insya-Allah satu pokok rambutan kita boleh kait. Galah sejengkal inilah yang membantu kita dapat banyak lagi hasil, menurut petikan Mazli. Bersandarkan kenyataan Allahyarham Nik Aziz dan analogi galah itu, Mazli menyimpulkan, galah sejengkal ini tidak akan berhenti di sini. Jika kita memahami keajaiban dan menghormati galah sejengkal Tun Dr. Mahathir Mohamad, bukan sahaja kerajaan boleh diambil semula, pilihan raya umum ke-15 pun bolehlah distrategikan untuk menyempurnakan Heineken Effect.
to reach where others can. Dan seterusnya, menang dengan bergaya, insya-Allah, katanya. Maknanya, penyokong Tun Dr. Mahathir adalah galah pendek dan Pakatan Harapan adalah galah panjang. Namun bezanya dalam analogi galah Tuan Guru Nik Aziz, bekas Mursyidul Ampas dan Menteri Besar Kelantan itu tidak pernah mengarahkan pihak yang memegang galah panjang supaya tunduk kehendak pemegang galah pendek. Sebaliknya, pemilik galah pendek ketika itu harus menerima kepimpinan PAS di bawah Tuan Guru Nik Aziz di Kelantan. Biasanya, apabila kita menyambung galah, ia diikat di hujung sebagai pelengkap, bukan dipangkal sebagai tunjang. Tidak hairan jika cadangan tersebut dilihat hanya sebagai lawak hari ini sahaja. Lebih baik bagi kumpulan ini yang kononnya menyokong Tun Dr. Mahathir, jangan jadi sokong yang membawa rebah. Jangan menyinggung perasaan ribuan aktivis Pakatan Harapan yang telah bekerja keras memenangkan pemimpin mereka pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Mereka jugalah nanti yang boleh diharapkan untuk membantu Pakatan Harapan pada pilihan raya umum akan datang. Seharusnya agensi kerajaan menyediakan pelbagai kemudahan, fasiliti dan memudahkan setiap urusan melibatkan warga emas dan juga orang kelainan upaya, OKU. Golongan tersebut seharusnya diberi prioriti dan keutamaan dalam banyak sektor termasuklah yang melibatkan peluang perniagaan, kesihatan serta perkara yang berkait rapat dengan punca pendapatan dan sumber untuk meneruskan kehidupan ketika mencapai usia sebagai warga emas maupun OKU. Demikian yang dinyatakan oleh Setiausaha Persatuan Salasilah Keluarga Melayu Pulau Pinang, Abdul Latif Harun ketika ditemui Malaysia Deadline. Jelas beliau, seandainya agensi kerajaan seperti JKM, Pusat Zakat, MARA, PBT dan seumpamanya tidak mampu untuk membantu menyelesaikan masalah melibatkan keperluan warga emas dan OKU, adalah lebih baik jika diwujudkan Jabatan Abid Liu bagi memudahkan urusan golongan yang memerlukan. Sebagai bukti, dalam beberapa agensi kerajaan tidak membenarkan mereka yang berumur lebih 60 tahun bagi mendapatkan peluang untuk menyewa tapak niaga, sedangkan itu sahaja punca sumber pendapatan bagi sesetengah warga emas. Tidak dapat dinafikan terdapat seolah-olah ketidakadilan apabila warga emas cuba disekat bagi mengambil peluang yang disediakan sedangkan mereka masih sihat, kuat dan mampu untuk meneruskan kelangsungan hidup. Ada warga emas yang melebihi usia 60 tahun tetapi masih kuat dan sihat untuk meneruskan khidmat, maka adalah tidak wajar mereka dihalang bagi mendapatkan peluang berniaga mahupun bekerja kerana bukan kesemua warga emas mempunyai pencen dan tidak mahu mengharapkan anak-anak yang turut mempunyai beban menanggung keluarga mereka sendiri. Apatah lagi yang berpendapatan kecil, umpama kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang, kata beliau. Manakala pengerusi penaja Persatuan Muafakat Sungai Dua, Tasik Gelugur, Jaafar Ahmad turut menyarankan pihak terlibat seperti JKM, Zakat dan seumpamanya menyediakan task force untuk turun padang sehingga ke ceruk kampung dan pedalaman seperti mana yang dilaksanakan oleh pendakwah bebas Abid Liu bagi mencari golongan marhin yang memerlukan. Malah kata beliau, sekiranya Abid Liu boleh melakukan kebajikan tersebut tanpa dana dari kerajaan, kenapa pihak berkuasa sendiri tidak mencontohi apa yang dipertontonkan oleh pendakwah bebas tersebut untuk diteladani? Sebenarnya begini, kalau dah kementerian yang sepatutnya menjaga kebajikan rakyat dipimpin oleh menteri dan timbalan yang hanya tahu mencari publicity murahan, bagaimana mungkin rakyat terbela kalau menteri hanya tahu mengadakan sesi penggambaran dan memperagakan pakaian hampir setiap hari dengan make-up mampan? Mampukah beliau untuk turun padang dan ke ceruk desa untuk mengambil tahu hal rakyat? Jawapannya sudah tentu tidak. Ahli politik sebegini tidak pernah ada rasa segan silu melihat orang lain yang langsung tiada sebarang kepentingan membantu insan lain yang memerlukan berbanding dirinya yang mempunyai kuasa dan kedudukan politik untuk membantu rakyat. Perlu diingatkan bahawa jabatan Abid Liu tiada sebarang birokrasi, tiada kleptokrasi
dan tiada istilah pilih bulu sebagaimana yang dilakukan oleh menteri di zaman Perikatan Nasional. Terkini, tular di media sosial, jurang jumlah pendapatan Menteri Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional PN sekaligus pembaziran duit rakyat untuk kerajaan yang mempunyai lebihan menteri. Semasa era kerajaan PH, Yeo Bee Yin menerajui Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Ahli Parlimen Bakri dari DAP berkenaan dikatakan berpendapatan RM53,195.48 sebulan. Walau bagaimanapun, kementerian tersebut dipecahkan kepada 3 pada masa ini. Khairy Jamaluddin yang menjadi Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi didakwa mempunyai pendapatan sebanyak RM61,188.22 sebulan. Sementara itu, 2 gaji Menteri PN bagi kementerian yang dipecahkan itu berjumlah RM115,297.68. Pendapatan bulanan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah yang juga ahli Parlimen Lenggong dikatakan mencecah RM58.70.48. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dari PAS pula memperoleh gaji bulanan RM57,227.20. Hal ini bermakna Yeo Bee Yin menggalas tugas 3 menteri lelaki PN sekaligus dilihat wujudnya pembaziran duit rakyat lebih 3 kali ganda dalam kabinet bersaiz XXXL diterajui Muhyiddin Yassin pada masa ini. Jumlah wang rakyat untuk membayar gaji Menteri PN terbabit melonjak 232% berbanding ketika Yeo Bee Yin sebagai Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Inilah satu pembaziran yang nyata. Kebijaksanaan Perdana Menteri tebuk atap dalam menggunakan dana kerajaan dan duit rakyat. Asal dapat kuasa, duit rakyat, PN peduli apa? Bekas Timbalan Perdana Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Hannah Yeoh menggesa kerajaan melaksanakan 10 langkah termasuk menyekat aplikasi sosial melanggar undang-undang negara bagi menangani gejala sugar baby yang hangat dibincangkan Kerajaan Persekutuan. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan bersama penasihat mahkamah bagi kanak-kanak, Mahkamah Kuala Lumpur yang juga aktivis kanak-kanak sosial Syed Azmi Al-Habsyi, beliau memberitahu terdapat kanak-kanak dan remaja yang berkelut dengan krisis identiti dan mengalami kesukaran mencari tujuan hidup. Menurutnya, itu adalah realiti serta cabaran dihadapi golongan tersebut dan selagi semua pihak menafikan hakikat itu, selagi itulah semua seolah-olah meraba-raba dalam kegelapan. Jelasnya, semua pihak harus fokus membina semula nilai murni dan budaya moral yang sihat bagi generasi muda dengan cara membantu, bukannya menghakimi golongan tersebut. Kami merujuk kepada pelbagai laporan berita mengenai gejala sugar baby yang sedang hangat dibincangkan oleh Kerajaan Persekutuan. Kami menyarankan supaya kerajaan menangani gejala sosial ini dengan lebih berkesan secara mencegah kerana ini lebih baik dari merawat simptom. Amalan agama tanpa penghayatan tidak mungkin memberikan hasil yang kita inginkan, katanya menerusi kenyataan pada Selasa. Menurut ahli Parlimen Segambut dan aktivis pertubuhan bukan kerajaan NGO itu, kerajaan perlu mewujudkan Kementerian Kanak-Kanak yang mempunyai peruntukan khas dan sumber tetap untuk melindungi kanak-kanak. Ia termasuk penyediaan talian bantuan khas yang merangkumi pelbagai bahasa untuk kanak-kanak dan memperkasakan infrastruktur untuk kanak-kanak kurang upaya seperti ahli terapi yang mencukupi. Kerajaan juga digesa segera menambah pelindung kanak-kanak serta pembantu pelindung kanak-kanak yang terlatih supaya Akta Kanak-Kanak 2001 boleh dikuatkuasakan dengan lebih efektif terutamanya dalam aspek perlindungan. Sistem perundangan sedia ada dalam jenayah seksual yang melibatkan kanak-kanak seperti mewajibkan tahanan reman selama 3 hari kepada orang kena tuduh OKT perlu ditambah baik bagi mententeramkan mangsa.
Pelaksanaan Pelan Strategi Kebangsaan bagi menangani punca perkahwinan bawah umur perlu dipantau supaya 58 program yang melibatkan 61 agensi kerajaan boleh berjalan dengan lancar dan menepati jangka masa sehingga tahun 2025, katanya. Langkah itu antara lain menggesa kajian semula pendidikan seks di sekolah dan membuat penambahbaikan seperti melibatkan ibu bapa kerana statistik menunjukkan pelibatan kanak-kanak dalam kegiatan ini berlaku seawal 12 tahun. Kursus perkahwinan juga perlu diperkasakan dan membantu ibu bapa menjadi lebih efektif dalam komunikasi dengan anak-anak. Jangan berikan pelbagai alasan untuk pesalah jenayah seksual, seperti tabiat menyalahkan mangsa, victim blaming dan pemakaian mereka. Keluarga yang terkesan disebabkan penceraian, mempunyai anak luar nikah dan perkahwinan tidak berdaftar terutamanya bagi keluarga yang tidak mempunyai sokongan kewangan juga perlu dibantu, katanya. Menurutnya, pihaknya juga menggesa sindiket berkaitan dan amalan rasuah melibatkan pihak berkuasa seperti penjualan metamfetamin dan pemerdagangan kanak-kanak atau wanita dihapuskan. Kerajaan juga digesa menyediakan program pemilihan dan kaunseling yang menyeluruh serta mudah dicapai bagi membantu kanak-kanak yang didera atau trauma, katanya lagi. Sementara itu, dalam maklumat terkini setelah kecoh di media sosial dan media utama, laman web Sugarbook yang memberi khidmat kepada penggunanya untuk mendapatkan sugar daddy dilaporkan telah disekat penggunaannya kerana melanggar undang-undang dalam negara. Sekatan terhadap laman web berkenaan dikuatkuasakan selepas mahasiswa IPTA dan IPTS dilaporkan antara yang paling ramai menggunakan aplikasi tidak bermoral itu untuk mencari sugar daddy. Hasil semakan di laman www.sugarbook.com, web tersebut memaparkan nota bahawa laman sesawang itu tidak dapat diakses kerana kandungannya melanggar undang-undang negara. Bagaimanapun, kurang dari 24 jam selepas web berkenaan disekat, Sugarbook dilaporkan telah menukar dan menggantikannya dengan URL baharu. Laman web baharu itu didapati masih menggunakan maklumat sama seperti Sugarbook. Hasil semakan di App Store juga, aplikasi Sugarbook masih boleh dimuat turun walaupun laman web tersebut telah disekat. Apa semua ini? Dihapuskan atau dijenamakan semula? Di manakah mereka yang bertanggungjawab dalam memastikan semua ini dihapuskan secara total? Atau masih ada babak lain yang masih belum berakhir? Di mana pula perginya para menteri yang berkaitan? Di mana suara-suara mereka? Kata berjuang dan bekerja untuk rakyat, tetapi ini sahajakah hasilnya? Ingat, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.